Najib Razak menyalahkan lembaga pengarah dalam kes SRC, siapa yang bertanggungjawab. Dalam perbicaraan terbaru di Mahkamah Tinggi, Najib Razak sekali lagi tampil dengan hujah bahawa lembaga pengarah SRC International Sdn Bhd bebas untuk meletakkan jawatan jika mereka tidak bersetuju dengan keputusan syarikat. Namun adakah ini sekadar usaha untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab yang lebih besar? Najib menekankan bahawa sebagai Perdana Menteri, beliau tidak akan bertindak bertentangan dengan kepentingan syarikat. Tetapi kita perlu bertanya, jika beliau menganggap lembaga pengarah mempunyai kuasa untuk bertindak, mengapa beliau sendiri tidak mengambil tanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat di bawah kepimpinannya? Lembaga pengarah bukan hanya sebuah entiti yang boleh diabaikan, mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan dan memastikan kepentingan syarikat terjaga. Dalam soal pemindahan wang RM2 bilion daripada SRC, Najib membela diri dengan menyatakan bahawa lembaga pengarah mematuhi arahan strategiknya. Namun di mana letaknya integriti dan etika dalam pengurusan kewangan? Adakah kita akan membiarkan pemimpin yang mengaku berwawasan untuk bersembunyi di sebalik lembaga pengarah semata-mata? Najib juga menolak gelaran Bapa SRC yang diberikan kepadanya. Beliau ingin menjelaskan bahawa beliau tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penubuhan syarikat tersebut. Namun kenyataannya adalah beliau adalah individu yang berada di puncak kuasa ketika SRC ditubuhkan. Dan tanggungjawab moral tetap ada walaupun secara teknikal ia tidak ditubuhkan oleh beliau. Dalam suasana yang penuh dengan skandal dan penyalahgunaan kuasa ini, kita perlu merenung sejenak tentang apa yang berlaku. Najib mungkin cuba untuk menepis tanggungjawab, tetapi rakyat Malaysia tidak akan mudah terpedaya. Kes SRC adalah cerminan kepada keperluan untuk pemimpin bertanggungjawab dan mengutamakan integriti dalam setiap tindakan mereka. Najib Razak menyalahkan lembaga pengarah dalam kes SRC, siapa yang bertanggungjawab. Dalam perbicaraan terbaru di Mahkamah Tinggi, Najib Razak sekali lagi tampil dengan hujah bahawa lembaga pengarah SRC International Sdn Bhd bebas untuk meletakkan jawatan jika mereka tidak bersetuju dengan keputusan syarikat. Namun adakah ini sekadar usaha untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab yang lebih besar? Najib menekankan bahawa sebagai Perdana Menteri, beliau tidak akan bertindak bertentangan dengan kepentingan syarikat. Tetapi kita perlu bertanya, jika beliau menganggap lembaga pengarah mempunyai kuasa untuk bertindak, mengapa beliau sendiri tidak mengambil tanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat di bawah kepimpinannya? Lembaga pengarah bukan hanya sebuah entiti yang boleh diabaikan, mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan dan memastikan kepentingan syarikat terjaga. Dalam soal pemindahan wang RM2 bilion daripada SRC, Najib membela diri dengan menyatakan bahawa lembaga pengarah mematuhi arahan strategiknya. Namun di mana letaknya integriti dan etika dalam pengurusan kewangan? Adakah kita akan membiarkan pemimpin yang mengaku berwawasan untuk bersembunyi di sebalik lembaga pengarah semata-mata? Najib juga menolak gelaran Bapa SRC yang diberikan kepadanya. Beliau ingin menjelaskan bahawa beliau tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penubuhan syarikat tersebut. Namun kenyataannya adalah beliau adalah individu yang berada di puncak kuasa ketika SRC ditubuhkan. Dan tanggungjawab moral tetap ada walaupun secara teknikal ia tidak ditubuhkan oleh beliau. Dalam suasana yang penuh dengan skandal dan penyalahgunaan kuasa ini, kita perlu merenung sejenak tentang apa yang berlaku. Najib mungkin cuba untuk menepis tanggungjawab, tetapi rakyat Malaysia tidak akan mudah terpedaya.
Kes SRC adalah cerminan kepada keperluan untuk pemimpin bertanggungjawab dan mengutamakan integriti dalam setiap tindakan mereka. Najib Razak menyalahkan lembaga pengarah dalam kes SRC siapa yang bertanggungjawab. Dalam perbicaraan terbaru di Mahkamah Tinggi, Najib Razak sekali lagi tampil dengan hujah bahawa lembaga pengarah SRC International Sdn Bhd bebas untuk meletakkan jawatan jika mereka tidak bersetuju dengan keputusan syarikat. Namun adakah ini sekadar usaha untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab yang lebih besar? Najib menekankan bahawa sebagai Perdana Menteri, beliau tidak akan bertindak bertentangan dengan kepentingan syarikat. Tetapi kita perlu bertanya, jika beliau menganggap lembaga pengarah mempunyai kuasa untuk bertindak, mengapa beliau sendiri tidak mengambil tanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat di bawah kepimpinannya? Lembaga pengarah bukan hanya sebuah entiti yang boleh diabaikan, mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan dan memastikan kepentingan syarikat terjaga. Dalam soal pemindahan wang RM2 bilion daripada SRC, Najib membela diri dengan menyatakan bahawa lembaga pengarah mematuhi arahan strategiknya. Namun di mana letaknya integriti dan etika dalam pengurusan kewangan? Adakah kita akan membiarkan pemimpin yang mengaku berwawasan untuk bersembunyi di sebalik lembaga pengarah semata-mata? Najib juga menolak gelaran Bapa SRC yang diberikan kepadanya. Beliau ingin menjelaskan bahawa beliau tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penubuhan syarikat tersebut. Namun kenyataannya adalah beliau adalah individu yang berada di puncak kuasa ketika SRC ditubuhkan. Dan tanggungjawab moral tetap ada walaupun secara teknikal ia tidak ditubuhkan oleh beliau. Dalam suasana yang penuh dengan skandal dan penyalahgunaan kuasa ini, kita perlu merenung sejenak tentang apa yang berlaku. Najib mungkin cuba untuk menepis tanggungjawab, tetapi rakyat Malaysia tidak akan mudah terpedaya. Kes SRC adalah cerminan kepada keperluan untuk pemimpin bertanggungjawab dan mengutamakan integriti dalam setiap tindakan mereka. Najib Razak menyalahkan lembaga pengarah dalam kes SRC siapa yang bertanggungjawab. Dalam perbicaraan terbaru di Mahkamah Tinggi,